Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Isu yang paling hangat di media sosial hari ini daripada Malaysia kini adalah tentang tuntutan aktivis supaya Akmal Saleh, Ketua Pemuda UMNO, dan 4 orang yang lain diharamkan ke Sarawak dan Sabah. Isu ini masih berpanjangan. Sudah dinasihati oleh Ketua Duli Yang Maha Mulia di Pertuan Agong Titah Baginda supaya isu stokin dengan kalimah Allah dan juga kekemat supaya dihentikan, tetapi masih lagi tidak berhenti, sehingga ianya kini menular pula kepada aktivis yang ada di Sarawak dan Sabah. Mereka menuntut supaya Akmal dan 4 orang yang lain diharamkan terus ke Sarawak dan Sabah. Apa cerita sehingga Akmal kini mahu diharamkan di Sarawak dan di Sabah? Itulah kemarin Agung dah kata berhenti untuk bercakap lagi tentang isu hangat ini. Tetapi Akmal pula bertanya, adakah Agung melarang untuk memboikot, kata Akmal. Saudara-saudara sekalian, aktivis politik dari Sarawak dan Sabah mahu Ketua Pemuda UMNO, Dr. Muhammad Akmal Saleh dan 4 yang lain yang didakwa mereka sebagai dalang peningkatan ketegangan kaum dan agama serta perselisihan sosial di negara ini, supaya dilarang daripada memasuki kedua-dua negeri di Borneo itu. Dalam satu kenyataan bersama, Persatuan Aspirasi Rakyat Sarawak (SAPA) dan Sabah Defender of Ancestral Lands (MOPOT) menggesa Sarawak melarang beberapa individu daripada wilayah tersebut. Mereka termasuk penceramah dan pendakwa bebas Muhammad Ridwan T. Abdullah, Firdaus Wong, Muhammad Zamri Vinod Kalimutu, Syakir Nasuha, dan juga Ketua Pemuda UMNO, Dr. Muhammad Akmal Saleh. Senarai hitam immigration yang dicadangkan mesti termasuk individu yang mencetuskan protes dan boikot yang didorong oleh sikap tidak bertolak ansur antara kaum dan agama, sehingga menimbulkan ketakutan dan rasa tidak selamat serta menggalakkan sikap berpecah belah. Gesaan ini bertujuan untuk melindungi Sarawak dan Sabah daripada potensi gangguan dan risiko kepada perpaduan sosial, kata Ketua Publicity dan Penerangan SAPA, Peter John Jaban, dan Wakil Mopot, Atama Katama. Sehubungan itu, kedua-dua mereka menekankan bahawa Sabah dan Sarawak mempunyai kuasa autonomi untuk mengawal hal ehwal immigration sendiri seperti yang ditetapkan di bawah terma Perjanjian Malaysia 1963 MA 63. Sarawak khususnya sering menggunakan kuasa autonominya untuk menghalang rakyat Malaysia daripada semenanjung yang dianggap tidak diingini. Mengulas lanjut, mereka berkata, Premier Sarawak Abang Johari Openg perlu mengemas kini senarai hitam itu dengan menambah nama-nama individu yang tidak dialu-alukan di Sarawak. Ini kerana individu-individu berkenaan boleh menjejaskan persekitaran yang aman dan nilai eksklusif, toleransi dan kehormatan sosial kedua-dua negeri itu, kata mereka lagi. Saudara-saudara sekalian, Agong dah bertitah, jangan sampai isu ini diambil kesempatan oleh orang, kata mereka. Ada juga netizen yang telah bercakap. Mereka kata tindakan Akmal Saleh untuk menegaskan dan mau meneruskan boikot bukan akan dapat kebaikan lagi kepada UMNO. Secara politiknya ia akan secara tidak langsung mula ditolak rakyat, terutamanya di Borneo, kata beberapa penganalisis politik. Ini kata mereka apabila insiden kekemat di bom di Sarawak dengan bom petrol, itu menunjukkan satu perkara yang betul-betul tidaklah kita ingini berlaku di Malaysia. Beberapa komen daripada netizen, Black Hawk kata, jangan sampai ada
perkara yang tidak diingini berlaku di Sabah dan Sarawak, begitu juga di Tanah Melayu. Kata beliau, jangan sampai ada pula boikot ini berterusan. Jimmy Page kata, banyak orang pernah dihalang datang ke Sarawak. Ini antara nama-nama yang besar, kata beliau lagi. Black Hawk lagi kata, sampai bila nak menjadi begini. Black Zebra kata, setuju sangat dengan cadangan ini, jangan benarkan potensi perpecahan berlaku di mana-mana negeri di Malaysia. Jangan sampai isu 3R diguna pakai dalam mana-mana parti politik maupun mana-mana cabang untuk mau dapatkan semata-mata sokongan, kata beliau lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini satu berita yang paling menggembirakan rakyat Malaysia. Apabila diumumkan boleh gembira beraya, harga petrol dan diesel kekal. Sebelum ini banyak yang menabur fitnah, mengatakan kononnya akan berlaku kenaikan harga petrol dan diesel sewaktu raya ini. Itulah ramai yang sudah biasa buat fitnah, mencari cerita, mau menjatuhkan, memburuk-burukkan kerajaan pimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim, kerajaan Madani, kerajaan perpaduan ini. Ramai yang mencari isu, ramai juga yang menggunakan isu-isu yang termasuklah sanggup menggunakan isu 3R semata-mata mau mencari kelemahan pentadbiran yang ada sekarang ini. Malangnya, apa yang mereka harap-harapkan tak kunjung tiba. Kerajaan ini bukan nak tumbang, tapi makin lama makin kelihatan makin kukuh dan kuat. Terkini, fitnah mengatakan bahawa harga petrol dan diesel akan naik pada raya ini secara otomatiknya dipatahkan. Ini apabila disahkan, rakyat Malaysia boleh mula gembira apabila mereka boleh beraya dengan harga petrol dan diesel yang kekal. Beberapa hari yang lepas juga telah diumumkan satu berita yang menggembirakan berkaitan dengan tol. Anda boleh cari dalam carian Google apakah berita yang gembira berkaitan tol itu. Ya, di Google sekarang kan di hujung jari, type saja adakah free atau tidak. Ada percuma, pemberian percuma tol atau tidak pada raya kali ini. Cari di Google, Anda akan jumpa. Namun hari ini isunya ialah rakyat boleh gembira menyambut hari raya tidak lama lagi, memandangkan harga petrol dan diesel tidak naik. Saya turut bergembira, walaupun tidak menyambut raya, tapi ramai keluarga saya menyambut raya. Dengan penetapan harga diesel dan harga petrol yang tidak naik ini, kita semua dapat menggunakan uang yang lebih itu untuk memeriahkan, menyambut hari raya yang tidak lama lagi. Harga runcit bagi petrol RON 97 dan RON 95 serta diesel masing-masing kekal pada RM3.47 dan RM2.05 dan RM2.15 seliter bagi tempoh 4 hingga 10 April ini. Menerusi kenyataan Kementerian Kewangan MOF hari ini, harga tersebut ditetapkan berdasarkan harga runcit mingguan produk petroleum menggunakan formula mekanisme harga automatik atau APM. Bagi melindungi pengguna daripada kesan kenaikan harga sebenar minyak di pasaran global, kerajaan masih mengekalkan harga runcit petrol RON 95 pada paras harga siling RM2.05 seliter dan diesel RM2.15 seliter. Sungguh pun harga pasaran sebenar bagi kedua-dua produk telah melebihi paras harga siling yang telah ditetapkan menurut kenyataan itu.
tambah MOF lagi. Kerajaan akan terus memantau tren harga minyak mentah dunia dan mengambil langkah bersesuaian bagi memastikan kebajikan serta kesejahteraan rakyat terpelihara. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda dan dinasihatkan kepada semua rakyat Malaysia. Berhenti-hentilah menabur fitnah, berhenti-hentilah memburuk-burukkan kerajaan ini. Kalau nak berpolitik, tunggulah pada PRU 16 akan datang. Kalau nak menjatuhkan kerajaan, jatuhkan secara damai, secara tepat dan betul, iaitu melalui peti undi, bukan melalui fitnah, bukan melalui media massa yang asik-asik nak fitnah sini sana. Semoga kita bergembira dengan pengekalan harga petrol dan diesel pada raya ini. Sekian dulu Malaysia kita punya. Kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Difitnah kononnya kerajaan sekarang, kerajaan perpaduan, kerajaan madani, tidak mengadakan tilawah Al-Quran tahun ini. Ini jawapan padu daripada Fahmi. Fahmi jawab dakwaan tiada tilawah Al-Quran tahun ini. Sebelum itu, di Malaysia kini, laporan mengatakan Suruhanjaya Komunikasi Multimedia diarah bertindak isu dakwaan tiada tilawah Al-Quran tahun ini. Sibuknya para pemfitnah di bulan Ramadan ini mengatakan kononnya tiada tilawah Al-Quran. Padahal ini yang berlaku sebenarnya. Yang kesiannya, ramai yang termakan dengan fitnah tersebut. Ada yang menyokong, ada yang menabur fitnah. Tak sudah-sudah mereka menabur fitnah. Lebih-lebih lagi, ini kelihatan seperti satu plot. Memang wujud cyber trooper di sana-sini yang bodoh. Terus buat andaian tanpa memeriksa asal-usul, terus membuat hantaran tanpa melihat apakah yang dihantar itu benar atau tidak. Sebenarnya, ini jawapan Fahmi berkaitan dengan dakwaan tiada tilawah Al-Quran tahun ini. Kementerian Komunikasi memaklumkan pihaknya mengesan satu hantaran mesej tersusun. Mesej tersusun ini biasanya ada organisasinya. Mereka hantar tersusun. Dengan kata lain, memang sengaja untuk memancing perhatian. Yang kesiannya, para penyokong-penyokong yang tak tahu apa-apa, dengan sendirinya termakan fitnah, menabur fitnah, dan anda tahulah sendiri apa jadi dengan mereka. Kementerian Komunikasi dan Multimedia melalui menterinya iaitu Fahmi mengatakan bahawa mereka telah mengesan hantaran mesej tersusun memburukkan kerajaan dengan mendakwa tiada pertandingan majlis tilawah Al-Quran pada tahun ini. Betapa hebatnya fitnah ini. Menterinya Fahmi Fadzil berkata dia telah mengarahkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM untuk meneliti dan mengenal pasti mereka yang terbabit dengan operasi itu. Kita netizen di luar sini tak sabar nak lihat muka-muka pemfitnah ini. Orang-orang pemfitnah ini segera direman, ditangkap, didakwa dan apa-apa sajalah diambil tindakan supaya mereka berhenti menabur fitnah. Bayangkan fitnah berkaitan tilawah Al-Quran pun mereka sanggup buat. Waduh, teruk jugalah. Sejak semalam kementerian ini telah mendapati ada siri mesej yang tersusun. Satu tindakan yang dimulakan beberapa pihak khususnya di platform media sosial Facebook yang membuat tuduhan dangkal dan jahat, kata Fahmi. Mereka menuduh tahun ini tak ada majlis tilawah Al-Quran peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Walhal ada tahun ini diadakan di sebuah negeri. Mesej ini diulang dengan corak sedikit berbeza kalau nak dibandingkan dengan corak yang telah kita saksikan sebelum ini, kata beliau. Saya telah arahkan SKMM untuk meneliti, mengenal pasti
semua yang terlibat dalam operasi ini dan kita akan ambil beberapa tindakan yang bersesuaian dan tegas. Memandangkan ada pihak tertentu yang cuba memesong fakta, katanya, ketika sidang media di Putrajaya hari ini. Terdahulu, tular hantaran yang dimuat naik sejumlah pemilik media sosial yang mendakwa tiada majlis tilawah Al-Quran diadakan tahun ini. Ada juga hantaran yang mendakwa Malaysia tidak lagi menganjurkan pertandingan tilawah dan fokus kepada konsert. Susulan itu, laman Facebook Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM memuat naik hantaran berhubung majlis tilawah dan hafazan Al-Quran peringkat kebangsaan yang akan diadakan pada 23 hingga 28 Mei di Kuantan, Pahang. Jadi orang-orang yang telah menghantarkan hantaran-hantaran fitnah itu secara tidak langsung pasti menyesal. Itulah ramai sekarang ini yang suka menghantar rantaian-rantaian message tanpa mengenal pasti benar atau tidak. Mereka siok sendiri hantar suka-suka. Rupa-rupanya ada diadakan hafazan Al-Quran ini peringkat kebangsaan pada 23 hingga 28 Mei di Kuantan, Pahang. Itulah tak membuat kaji selidik dulu. Sekarang makan fitnah sendiri. Fahmi berkata dakwaan tersebut sebenarnya sangat mudah untuk disahkan, yaitu hanya dengan membuat carian di internet. Bukan susah pun, perkara-perkara itu hanya di hujung jari. Sekarang ini semuanya di hujung jari. Tekan saja, cari saja maklumat tilawah Al-Quran, hafazan Al-Quran, peringkat kebangsaan antarabangsa tahun 2024, Anda akan nampak terus, Anda akan lihat terus, ianya diadakan di Kuantan, Pahang. Jadi, tak tahulah, mereka ini memang sengajalah menggunakan isu-isu yang panas, isu-isu yang mereka rasa mereka lah jago. Malah, kata Fahmi, Timbalan Menteri di Jabatan Menteri Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan telah mengeluarkan kenyataan bagi menafikannya. Sementara itu Fahmi berkata dia akan bertemu dengan pemilik Facebook Meta berhubung perkara itu. Jadi netizen di luar ini memang menyokong apa yang dibuat oleh Fahmi. Jangan biarkan fitnah ini terus tertebar. Jangan biarkan fitnah seperti ini menjadi kebiasaan dan duluan. Tindakan tegas daripada SKMM akan dapat membantu mengajar para pemfitnah, para pendukung fitnah seperti ini. Jangan biarkan mereka berleluasa. Fahmi harus bertindak dengan lebih tegas. Fahmi harus bertindak lebih agresif, progresif, dinamik, supaya orang-orang yang telah menjadikan perbuatan-perbuatan hantaran message yang bohong, fitnah ini menjadi takut dan tidak lagi meneruskan perbuatan itu. Saudara, Fahmi berkata dia akan bertemu dengan Facebook. Itu yang paling bagus. Kata Fahmi, saya dapati ada beberapa pihak telah masukkan komen ini dalam beberapa kumpulan di Facebook dan telah mencapai 1.800 perkongsian. Isnin depan, saya, SKMM serta beberapa agensi lain akan mengadakan pertemuan dengan Meta dan kita akan bangkitkan bagaimana Meta telah diperalat dan diperguna untuk memesongkan fakta dan menyebar maklumat serta berita palsu. Sekiranya pihak Meta gagal untuk memberikan kerjasama, kita ada beberapa tindakan yang sedang dirangka yang akan kita ambil kemudian, katanya lagi. Ini yang kita mahu. Mana-mana media sosial yang tidak mau bagi kerjasama untuk menolak fitnah-fitnah seperti ini, bolehlah ban cepat-cepat. Lebih baik tiada Facebook daripada negara ini hancur. Lebih baik tiada Facebook, tiada media sosial yang tidak mau bagi kerjasama daripada negara ini hancurkan. Tapi kita berdoa semoga semua media sosial termasuk Facebook dapat memberikan kerjasama kepada rakyat Malaysia. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa share video ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.